Jadi orang Malaysia sebenarnya nak tahu sebenarnya apa yang terjadi berkaitan dengan isu saman menyaman. Mungkin boleh Oh, Tuan Ali terangkan berkaitan dengan saman yang telah diberikan kepada Hidayah. jadi semalam ada satu artikel yang keluar yang mengatakan isu saman menyaman berkenaan saya dengan Balu Arwah Abam ni. First, saya cakap saya semalam keluar statement tu adalah saman balas. Maknanya saman balas daripada saya kepada Balu. Itu adalah saman balas selepas saya disaman. Sebenarnya saya tak ebahkan benda ni pada media hampir 6 bulan lah. Sebab sebenarnya bukan saya takut nak sebar pada media. Sebab saya rasa saya masih menghormati abang saya baru meninggal time tu. Lagi satu, saya masih terasa kehilangan. Lagi satu, masih dalam keadaan mood keluarga yang bersedih dengan pemergian yang mengejut Allahyarham. Jadi, tapi pada hari ke-15, iaitu kita tengah tahlil di Masjid Jalan Duta pada 25 hari bulan 2, iaitu 15 hari selepas arwah abang meninggal. Sebenarnya kat situ saya dah dapat saman. Malam tu kita dah nak buat tahlil, jadi petang tu sebenarnya saya dah dapat saman dah. Ni saman dia. Jadi saya tunjuk, ni adalah saman daripada Balu pada saya. Kalau kita boleh tengok kat sini, tarikh dia adalah 25 hari bulan 2. 25 hari bulan 2 adalah hari ke-15 arwah abang meninggal. Bagi saya pun tak jangka benda ni akan jadi sampai saman menyaman kan. Tapi 25 hari bulan 2 ni saya disaman. Saya sikit pun saya rasa macam tak risau, saya apa tak. Sebab saya duk fikir abang saya yang mati. Kat sini adalah fitnah. Fitnah terhadap Siti Nurhidayah binti Muhammad Ali. Maknanya saya fitnah. Maknanya ini adalah saman fitnah. Berarti saya menyaman dia, dia menyaman saya atas unsur saya fitnah dia. Kan? Jadi dia hantar saman. Okey, dekat sini adalah benda yang paling dia highlight adalah apa yang saya keluar daripada press conference. Berkenaan selepas isu video dia keluar dengan Datuk Seri Ali Shukri. Dan saman ni hantar kepada saya lah. Jadi dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saman yang disaman saya berkenaan fitnah. Mana saya fitnah. Dan dekat sini adalah tuntutan. Tuntutan yang saya perlu membayar ganti rugi sebanyak RM900,000. Saya disaman Balu RM900,000. Saya perlu membayar RM900,000. Jadi selama hari ni saya diam bukan sebab saya takut nak kena bayar RM900,000 ni ke. Saya rasa macam takut kita salah ke, tak. Dekat sini saman-saman dia, contoh. Saman-saman dia saman saya. Saya memfitnah beliau mengambil duit dalam dompet arwah. Serta mengambil kad-kad bank. Allahyarham sudah dipersetujui dibahagikan mengikut faraid. Lepas tu dia saman saya berkenaan kami, maknanya dia menuntut backfire. Dia kata saya fitnah dia lah, yang dia tuntut kereta backfire milik arwah. Maknanya dia kata saya tuduh dia tuntut backfire dan merupakan fitnah, dia kata. Dan ketiga, bahawa anak guang kami telah menuntut kereta Myvi milik Allahyarham. Maknanya dia kata saya fitnah dia ambil kereta Myvi. Lepas tu fitnah pasal bawa anak pergi klinik. Lepas tu fitnah menyebarkan nombor akaun. Fitnah dia telah mengambil kesemua duit disimpan, jam-jam tangan berjenama mahal bernilai ribuan ringgit, Allahyarham punya barang. Lepas tu satu lagi, saya fitnah yang keluarga dia dengan dia telah memburuk-burukkan keluarga saya. Itulah semua dia punya saman saya lah. Tapi sebenarnya saya nak tegaskan dekat sini, isu saman semalam tu bukan saya menyaman dia. Saya membalas saman dia. Selepas saya disaman. Selama 6 bulan lebih ni bukan saya diam. Bukan saya takut. Sekali lagi saya tegaskan, bukan saya takut. Lepas tu, bila kita dah jawab, saya terpaksa ambil lawyer untuk jawab kes ni. Dan 3 kali juga surat saman ni sampai. Pasal video Ali Shukri, Balu, cerita itu macam, ini macam, itu macam, cerita itu ambil tak dapat. Tapi saya senyap je, bukan sebab saya takut, tak. Marah tu marah lah. Tapi kalau especially orang kita, orang Melayu maki saya okey. Sebab selama hari ni, sampai hari ni pun saya jumpa orang kat luar, saya tak pernah nampak orang maki saya. Orang ambil gambar, suruh promo kedai, suruh upload gambar video datang kat kedai dia. Itu banyak. Tapi untuk orang yang bercakap maki Amun depan saya, tak ada. Maknanya saya tahulah orang yang bercakap tu hanya berani bercakap di laman sosial. Tapi berdepan dia takkan berani cakap. Kan ada satu saya jumpa hamba Allah tu, Ali, anak saya nak ambil gambar. Anak umur 3 tahun. Macam mana anak dia kenal saya?
Saya cakap habislah. Anak nak ambil gambar ke abang nak ambil gambar? Jujur lah kan. Tapi tak apa, benda tu kecil punya hal. Cuma yang jadi hal bila mak saya lah kena maki amun semua tu, bini saya anak dalam perut. Tapi hantar pula lagi saman. Allah, banyaknya saman. Maknanya macam kita ambil exam tu benda ni. Yang ini pula saman baru ni, baru sampai 5/8. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Saman nombor berapa ni? Banyak nombor ni. Balu, mak balu, menyaman ibu saya pula defendant. Ni Sabaria binti Arsyad defendant mak. Yang saman balu, yang saman mak dia sekali. Saman mak saya. Benda yang paling besar kat sini orang tengah hebah mengatakan saya ni adalah itu harta dia, bagi je lah. Bagi je lah harta dia. Saya senang, benda tu senang. Saya tak ada hak pun dalam harta arwah ni. Cuma ni di sini saya terpaksa tekankan, lagi satu saya terpaksa bagi penjelasan penuh. Berkenaan isu faraid. Berkenaan isu faraid yang mengatakan satu Malaysia, terutama orang Melayu tengah maki apun saya. Sebelum ni saya makan harta anak yatim, saya makan harta arwah abam, kesian anak arwah, kesian balu arwah. Saya ambil semua segala-galanya. Okey, kat sini saya buktikan ya. Ini adalah tuntutan daripada Fadilah Siddiq and Associates. Ini adalah di dalam Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, saman nombor sekian-sekian. Siti Nur Hidayah binti Muhammad Ali, pemohon. Maknanya orang kata saya berkenaan isu faraid tu bukan saya tak nak uruskan faraid tu. Sebab hari ke-15 pun dia dah saman saya. Bila dia dah saman saya dekat sini, saya macam mana saya nak buat faraid? Kan? PKP pula lagi. Tapi itulah bila tak ada kesabaran dalam diri tu, inilah jadi dia. Jadi dalam 11 hari bulan 8, balu hantar lagi permohonan untuk faraid. Hantar daripada mahkamah ni tuntutan faraid. Jadi maknanya isu faraid dekat sini simple je. Belum selesai lah maknanya. Maknanya saya tak ambil pun duit arwah. Saya tak ambil pun harta-harta arwah. Sebab macam mana saya nak ambil? Sebab faraid pun tak buat. Kan? Orang duk kata saya makan harta anak yatim. Saya tak peduli. Hantarlah situ cakap kan. Dekat sini, kalau tengok dekat zaman dekat sini, dia dekat sini tuntutan faraid. Okey Si mati pertama mempunyai waris-waris seramai 5 orang. 5 orang 5 orang. Maknanya tuntutan pun tak betul ni. Sebab dalam faraid 4 orang je. Macam mana boleh 5 orang kan? Maknanya 4 orang, mak saya, bapak saya, balu, anak arwah. Kat sini pun ada tulis lah, balu, anak arwah, mak saya, bapak saya. Dia 5 orang, mana tak logik lah. Mana mungkin tak tahu lah salah type ke typo kan, tak tahulah. Maknanya kat sini tak ada nama saya pun. Tak ada nama saya pun dekat sini. Tapi yang saya nak tekan kat sini adalah ini adalah surat daripada balu yang menuntut faraid. Tapi dekat sini adalah senarai harta. Okey. Ini yang paling best sebab orang Malaysia selama hari ni mungkin tak tahu kot. Mungkin orang Malaysia, orang Melayu kita ni sibuk sangat nak tahu pasal harta arwah. Sibuk sangat nak tahu berapa banyak duit harta arwah. Sibuk sangat nak tahu saya makan berapa banyak. Kan? Menuduh saya makan berapa banyak pun saya okey, saya no hal. Okey, kat sini adalah tuntutan daripada balu. Okey balu Sebuah tanah dan rumah yang beralamat dekat sini RM300,000. Sebuah kereta jenis Toyota Velfire RM300,000. Sebuah motosikal jenis Yamaha LC. Okey. Ini yang paling kelakar lah. Selama ini orang Malaysia tak tahu berapa duit amount arwah abam, berapa duit simpanan arwah abam, harta yang orang cakap berjuta-juta. Tadi sebelum saya nak start interview ni pun, diorang pun saya tanya berapa agak-agak harta arwah abam. 10 juta, 8 juta. Semua orang anggap berjuta sebab arwah abam adalah artis yang sangat terkenal. Yang menang Majalah Mega 2 kali berturut, anugerah bintang popular. Memang artis terkenal, banyak duit. Okey, di sini adalah tuntutan daripada balu dia. Saya terpaksa jelaskan benda ni sebab benda ni dah sampai ke mahkamah kan, jadi masalah. Okey, arwah ada 2 bank. Wang tunai di dalam akaun simpanan Maybank bernilai RM56,000 sahaja. Maknanya duit arwah dalam bank ada RM56,000 sahaja. Itu Maybank. Jadi dekat sini saya jawab dakwaan yang sebelum ini orang kata arwah berjuta-juta, saya makan harta apa semua. Inilah duit arwah sebenar. Kalau orang Malaysia nak tahu sangat, orang kita sibuk sangat nak tahu pasal harta arwah ni, inilah RM56,000. Dan arwah ada satu bank lagi, bank wang tunai di akaun simpanan Bank Affinbank. Dia ada 2 bank. Inilah amount dia, RM28,000 sahaja.
Jadi kalau Maybank dengan ni kita campurkan baru ada 70, baru ada RM84,000 sahaja. Itu duit simpanan arwah daripada akaun dia, dua-dua akaun. Inilah amount dia. Lepas tu barang-barang peribadi si mati berupa jam, tangan mewah, kamera, telefon bimbit RM20,000. Jumlah keseluruhan anggaran RM714,000. Wow, banyaknya harta arwah, kan? Sini adalah tuntutan Pak Raid dan saman kepada saya adalah RM900,000. Ni kita tengok dalam video dengan Ali Syukri. Dia kata keluarga saya makan itu, keluarga saya ambil semua, Ali lah ambil semua, adik-beradik saya lah, kakak saya lah ambil semua. Kita tak dapat apa-apa pun. Saya keluar selai sepinggang, fikirkan anak saja. Jadi tak dapat apa-apa lah, tak dapat apa-apa. Maknanya dia kata keluar selai sepinggang tu tak wujud. Sebab kalau satu Malaysia nak tahu, arwah meninggal 10 hari bulan 2 pagi ke bumi selepas maghrib, dan besoknya Balu telah keluarkan RM10,000. Balu dah ambil dah duit dalam akaun arwah RM10,000 tanpa pengetahuan pihak-pihak waris. Contohnya mak, abah. Sebab dekat situ lah Faraid 2 tu. Saya tak ada pun. Kalau dia tak beritahu saya pun saya tak kisah. Tapi at least kau dah tak tanya tu satu. Kau ambil RM10,000, cakaplah ambil. Kalau ambil, cakap ambil. Cakap je aku dah ambil dah RM10,000 ni. Ya? Nak untuk tanggung Hamzah apa semua. Okey lah, fine lah. Tapi kau cakap kau tak dapat apa-apa. Kau cakap kau tak ambil. Kau cakap kita ambil semua. Keluar selai sepinggang. Kan? Lepas tu, tuduhan dia pada saya adalah duit-duit simpanan arwah apa semua. Dekat sini saya tunjuk. Ini adalah jawapan daripada saman semalam tu yang dia jawab. Ini adalah jawapan dia lah berkenaan tu yang mengatakan saya ni ambil semua. Okey. Boleh ke zoom Boleh Okey. Inilah daripada dia. Apa? Okey, dekat sini berkenaan kad bank. Nampak? Defendant kedua menafikan perenggan 18.3 tuntutan plaintiff di mana dompet tersebut masih mempunyai kad bank dan duit berjumlah RM6 ke RM7. Tapi masa saya tanya yang kad bank tu tak ada apa-apa kata dia. Sekarang ada RM6 RM7 pula. Lepas tu defendant kedua hanya meminjam 2 keping kad bank. Maknanya dia pinjam pada saya. Dah saya pula pegang kad bank. Maknanya dia pinjam kat saya pula kad bank. Padahal kad bank kat dia. Lepas tu pula tulis kat sini. Dan defendant kedua kemudiannya telah menyerahkan semula kepada saya. Kad bank bukan kat saya. Dia kata dia pinjam kat saya pula. Lepas tu kata dia serah balik kat saya. Maknanya benda tu tak logik lah. Sebab itu hari saya dah bagi tahu saya minta kad tu hari kelima. Masa PC sebelum ni. Lepas tu menegaskan bahawa defendant kedua berbuat demikian untuk mengambil duit untuk perbelanjaan defendant kedua dan juga anak defendant kedua. Maknanya dia ambil kad bank tu, keluarkan duit tu untuk perbelanjaan dia dan juga anak. Okey lah, bagus, fine. Sebab benda tu untuk perbelanjaan Hamzah juga. Tapi yang jadi tak bagusnya, bila kau hebah kepada media, kau tak dapat apa-apa. Kau tak ambil apa-apa. Semua kita orang ambil. Semua kita rampas. Benda tu tak logik. Kat sini kau sendiri mengaku kau ada ambil. Mana kau ada ambil, cakap je lah ambil. Pada media tu kau cakap, adalah saya ambil duit belanja untuk Hamzah. Cakap jujur. Dan ni kau cakap, tak dapat apa-apa yang kena maki saya. Kan? Yang saya kena maki saya. Ini pun saya rasa orang tengah maki saya ni. Saya okey je. Saya fine. Tak ada masalah. Orang nak maki saya pun maki lah. Dekat sini, maknanya dia mengaku dia ambil. Sini saya nak tegaskan, sikit pun saya tak kisah. Kalau dia nak ambil, sikit pun saya tak kisah. Ambil lah untuk anak kau. Tak ada masalah untuk belanja. Tapi ambil, cakap ambil. Tapi kau cakap tak ambil, lepas tu kau saman aku pula. Kau cakap aku pula yang fitnah kau ambil. Kat sini kau cakap aku fitnah kau. Aku tuduh kau ambil semua. Dekat sini kau mengaku pula. Plaintiff yang mana sehingga ini harta pusaka masih tidak diurus dengan baik sehingga defendant kerana terpaksa menyara dirinya sendiri dan anaknya dengan hasil berniaga kecil-kecilan. Berniaga tu satu benda yang bagus. Berniaga cari rezeki. Berniaga tu untuk menyara kita. Tapi bila duit yang kau dah ambil, arwah baru meninggal 6 bulan, RM10,000 kau dah keluarkan daripada banknya, cukup untuk Hamzah. Baru 6 bulan, sementara kita settlekan Faraid. Lepas tu kat sini, yang dia jawab, dekat saman saya ni adalah, saya menuduh anak Guam telah mengambil kesemua duit yang disimpan, jam-jam tangan berjenama yang mahal. Maknanya saya tuduh dia.
Saman dia pada saya fitnah dia ambil jam dengan duit-duit semua. Maknanya saya fitnah. Daripada jawapan pembelaan dia semalam adalah defendant kedua menafikan Perenggan 1921 penyataan tuntutan plaintiff kerana masih ada lagi jam-jam dan tabung duit shilling di dalam bilik Allahyarham. Masih ada. Jam arwah ada balance 2, 3, 4 biji kat rumah. Dan duit shilling arwah tu masih ada. Kita tak pakai pun. Kalau sekejap kita boleh tunjuk. Tak ada masalah. Lepas tu kat sini, defendant kedua, dialah hanya membawa duit tabung yang berisi wang kertas. Maknanya dia hanya ambil isi wang kertas, tak ambil duit shilling. Kat sini, dia mengaku dah ada ambil duit daripada bilik, beribu bersama arwah sepanjang hidup. Defendant hanya membawa 4 utas jam. Lepas tu pula dekat sini, okey. Ini saya rasa mungkin tak logik dia satu lagi satu. Ini soal hidup mati. Bila orang mati, kita jangan bawa main orang mati. Defendant kedua dan anak masih mempunyai hak di atas jam dan duit tersebut. Di samping itu, memang betul arwah ada jam, ada ni, anak dia memang ada hak. Sebab saya pun tak ada hak. Yang hak anak dia. Anak dia lelaki. Kan? Saya pun tahu pasal faraid. Jangan kata saya makan harta anak yatim. Besok awak yang makan harta anak yatim. Jangan tuduh saya macam tu. Tak baik. Lepas tu Allahyarham juga ada berpesan malam sebelum meninggal. Pada media sebelum ni dia cakap pada media, ada tak pesanan-pesanan terakhir yang arwah bagi sebelum dia meninggal pagi dunia pagi tu? Ada, arwah pesan saya 3 je, jaga anak, jaga anak, jaga anak. Saya ingat lagi benda tu keluar kat media. Arwah hanya pesan jaga anak, jaga anak, jaga anak. Tapi dekat sini pembelaan dia arwah pesan lain. Itu yang saya gelak tu. Arwah Allahyarham juga ada berpesan malam sebelum meninggal. Allahyarham ada menyatakan bahawa segala barang seperti jam, topi serahkan kepada anaknya sebagai kenangan. Apa statement ni? Kan? Mana kau tahulah laki besok laki kau nak mati. Orang tu siap pesan jam dengan topi pula tu. Yang mak dia tinggal dia tak pesan. Tak logik. Takkanlah orang pesan, ingat besok aku dah nak mati, jam aku, topi aku bagi pada anak. Logik ke? Itu bukan zaman 3 Abdul, kan? Sebelum bapak mati. Tak, bukan. Itu bukan. Tapi simple. Defendant kedua mengaku Perenggan 1987 penyataan tuntutan plaintiff dan mengambil keputusan untuk mengeluarkan wang tunai tersebut RM10,000. Sini, saya fitnah dia ambil duit. Sini, mengaku RM10,000. Sini, saman saya RM900,000 sebab saya tuduh ambil duit. Sini mengaku ambil duit RM10,000. Mana satu ni? Kalau betul, cakap betul. Saya daripada kecil, mak saya ajar satu je. Betul, cakap betul. Tak betul, cakap tak betul. Jangan pusing. Kat sini, mengeluarkan wang tunai berjumlah RM10,000 dan memasukkan ke dalam akaun anak kerana mengetahui perkara ini akan menjadi perebutan di antara plaintiff. Maknanya, kau dah tahu benda ni nak jadi. Maknanya, kau dengan mak mertua tak ngam. Jujur je cakap kepada media. Cakap pada orang semua. Kau dengan mak mertua tak ngam. Itu sebab kau risau. Kau keluar dulu RM10,000. Tapi kalau kau dah keluar RM10,000, cakaplah. Cakap je. Saya dah ada duit belanja. Saya dah ambil untuk anak. Tapi kau cakap tak ambil apa. Bila tak ambil apa, yang kena maki aku. Orang cakap aku makan harta anak yatim. Orang cakap keluarga aku makan anak yatim. Mak aku orang maki semua. Bila dia keluar media, jual cempedak untuk sara anak, yang maki saya. Yang kena maki saya. Engkau lah ni makan harta anak yatim. Kau tengok orang tu sampai meniaga jual cempedak. Dah ambil RM10,000 dengan duit simpanan semua. Kenapa pula saya pula yang makan? Ni faraid pun belum buat. Kalau kata dah buat apa dia tuntut faraid kat sini? Kalau kata saya dah makan, buat apa dia tuntut faraid kat sini? Macam mana saya nak makan? Semua benda tu bukan saya punya. Lepas tu pula, isu yang baru ni sebelum ni. Saya nak jawab pada media. Media ada call saya tapi saya tak nak jawab. Berkenaan isu pasang batu nisan arwah abang. Kan? Isu pasang batu nisan arwah abang. Saya pasang batu nisan tu, kubur arwah abang, keluar abang saya. Dan juga saya pasang batu nisan tu, anak saya. Dan pula itu adalah hamba Allah yang sangat baik, yang sudi nak pasang benda tu. Bukan sebab saya pasang senyap-senyap, no. Dan saya pasang untuk anak saya sekali. Sepatut kita bersyukurlah. Benda tu dah pasang dah, alhamdulillah. Ni kata terasa pedih hatilah, Ali Putih senyap-senyap pasang. Macam mana pula saya senyap pasang? Sebab saya post kat Instagram. Kalau tengok kat sini, Instagram saya upload kubur anak saya sekali. Saya pasang untuk anak saya sekali. Saya pasang untuk arwah
untuk arwah abam sekali. Kenapa yang jadi persoalan pasal kubur arwah abam? Kenapa anak saya punya tak dihebahkan pula? Sebab saya pasang sekali. Ini ada satu hamba Allah yang sudi baik hati nak pasang. Kenapa perlu benda ni pun nak jadikan isu? Saya tak nak sindung-sindung dah selama hari ni sebab saya rasa sebelum Raya Haji ni kita pun dah hantar saman pada ahli syukri. Tapi yang saya jadi heran, ahli syukri tak ada pun sebar pada media. Sebab saya tahu Datuk Seri Ahli Syukri adalah public figure yang selalu akan keluarkan story-story di Instagram. Tapi berkenaan isu saman saya, dia tak ada keluarkan langsung di dalam laman sosial. Saya cakap tak apalah, mungkin dia menjaga kita punya keluarga punya ni ke, saya tak tahulah. Tapi pada Balu pula, dekat sini, masa Ahli Syukri buat press conference, saya dijemput. Saya ingat lagi saya tengok press conference tu, saya dijemput oleh Balu. Saya dijemput, maknanya kau dijemput. Dekat sini pula, defendant, Balu defendant kedua, tidak bertanggungjawab terhadap penyataan yang diberikan oleh defendant pertama, iaitu Ahli Syukri. Maknanya Balu tak bertanggungjawab berkenaan video yang disebarkan oleh Ahli Syukri. Korang sebar aib keluarga aku, korang fitnah aku macam-macam. Sekarang boleh cakap tak bertanggungjawab pula. Yang Ahli Syukri pula cakap kesalahan semua letak pada Balu. Elok. Ahli Syukri tolak pada Balu, Balu tolak pada Ahli Syukri. Elok. Jadi yang salahnya siapa? Saya. Sebar video sana sini sampai YouTube orang maki kita 7 keturunan. Sekarang tidak bertanggungjawab terhadap penyataan yang diberikan oleh defendant pertama. Maknanya saling-saling tolak. Engkau yang jemput aku yang jemput engkau, bertolak-tolak. Apa ni? Masa sebar, seronok-seronok borak kat situ. Saing-saing borak kat situ. Dapat apa, tak dapat apa-apa. Dapat apa, tak dapat apa-apa. Keluarga dia semua ambil. Saya fikir anak je. Fikir anak apa? Sini semua dah ambil. Kalau dah ambil, cakaplah dah ambil. Janganlah cakap tak ambil, kata dah ambil. Saya takut nak keluar statement ni sebenarnya. Tapi saya rasa perlu saya cakap. Sebab dekat sini saman mak. Kau saman mak. Mak tu tak boleh jalan. Pakai kursi roda. Kau saman mak. Bila saman mak tak apa. Kau saman aku pula. Dan kau saman aku 900,000 aku okey. Tak berkenaan kereta isu Velfire pun semua. Kata saya pula makan kereta Velfire, bawa kereta Velfire. Tak, orang kita ni tahu tak dalam kereta Velfire tu bentuk dia macam mana. Saya upload gambar saya dengan bini saya dengan anak saya dalam kereta. Pakai kereta arwah tu. Makan harta anak yatim. Tahu tak dalam Velfire punya atas tu macam mana? Velfire dah kena tarik bosku. Velfire dah kena tarik bosku. Boleh tengok keliling ada tak Velfire? Siapa nak bayar? Kita tak mampu nak bayar. Sekarang tuntutan pula kata kau nak pula Velfire. Kalau kata kau ambil tahu pasal benda ni, Velfire tu dah ditarik, tak adalah tulis dekat sini. Tuntutan kereta Velfire 300,000. Velfire dah kena tarik sebulan lepas. Siapa nak bayar? Tersadai depan rumah. Saya bukan tak nak bayar sebab bukan saya punya. Buat apa saya nak bayar? Bukan saya tak nak tolong bayar. Kalau saya bayar pun jadi ni. Macam mana saya nak bayar? Kau saman aku 900,000. Besok aku bayar kereta, aku pula yang kena lagi. Ni 900,000 ni. Saya cakap terang. Kalau betul ada bukti saya makan harta anak yatim, buktikan. Saya cakap terang. Ada bukti yang mengatakan saya makan harta anak yatim, buktikan. Dekat sini. Sini. Tulis rumah, tanah, kereta, motor. Akaun Maybank 56,000, akaun Afin Bank 28,000. Wang tunai barang-barang peribadi semati 20,000. Jumlah keseluruhan 714,000. Kenapa tak tulis penuh untuk tuntutan faraid? ASB? KWSP? Duit menang Maharaja Lot Omega? Arwah belum dapat lagi 50,000 daripada pihak Astro? Itu sebab kalau benda ni kalau diduduk satu meja, susun, siap. Tak perlu surat saman menyaman ni sebab harta. Tak buat mati harta ni. Tapi kalau nak buat faraid, buat full. Mana duit Maharaja Lot Omega? Kemenangan 50,000. Tak ada. Mana duit ASB? Tak ada. Itu sebab orang cakap sabar. Bila sabar, benda tu senang. Bila kita sabar, senang kita susun kerja. Benda ni bukan urusan 1 hari 2 hari siap. Lepas tu pula ni tuntutan Velfire. Velfire dah kena tarik. Maknanya tak ambil tahu.
Yang tahu ni saman, ni saman, ni saman, tahu saman je. Soal saman ni bukan kita naik mahkamah besok macam ni contoh 900,000, saya mengaku salah, besok saya bayar 900,000. Sebab tu benda tu kecil, tapi saya rasa benda tu dah terlalu digembar-gemburkan kepada media yang kena saya. Adik tak bertanggungjawab, saya tak bohong lah. Sekarang orang tengah maki saya kat Instagram, tengok. Saya tak bohong. Ni terbaru ni. Pasal berkenaan isu semalam. Tadi 40 komen, ni 43 komen lagi. Ni 2-3 minit. Nama anda Ali Putih, muka anda hitam tapi anda lagi hitam, tak malu ke dengan anak yatim arwah? Apa korang ni? Kau maki aku macam gini, kau tahu tak cerita sebenar? Mencari dosa je. Lepas tu ni lagi harta arwah tak ada kena-mengena dengan kau. Isteri arwah lebih berhak, jumpalah ustaz. Jangan nak memandai. Saya ni bukan agama Katolik, saya Islam. Saya tahu mana undang-undang Islam. Kenapa saya pula yang dituduh nak makan? Mana kejujuran tak ada kat situ. Ini harta orang mati. Bukan harta yang kita jumpa-jumpa tepi jalan. Ini harta orang mati. Jangan bawa main harta orang mati. Jadi sekarang orang tengah maki hamun saya ni. Macam saya cakap masa press conference mula-mula dulu. Saya maafkan orang. Tak apalah orang maki saya sekarang. Saya maafkan. Cakaplah apa pun. Tapi bukan saya nak menangkan diri tegak benang yang basah. Tak. Ingat benda tu je saya cakap. Ambil, cakap ambil. Tak ambil, cakap jangan ambil. Tu je. Ni orang duk maki tak berhenti lagi ni. Anak haram, 7 keturunan semua keluar ni. Ni kat sini. Dekat sini apa? So mamak dan man je lah join. Lagi lawak kot. Ni dekat sini. Takutlah pada doa orang teraniaya. Saya tak aniaya ke dia teraniaya? Kalau dayah tu doa tak ada hijab insya-Allah. Saya tak aniaya ke dia teraniaya? Dekat sini lagi ni. Orang tu elok berniaga. Kau pula nak saman-saman alahai. Dari sekolah macam budak-budak. Orang cakap kat sini. Orang tu elok berniaga. Kau pula nak saman. Tak berhenti ni. Anjing binatang ni makan harta anak yatim. Orang cakap saya anjing binatang makan harta anak yatim. Saya makan harta anak yatim ke? Tapi tak apalah. Ni siapa nama dia? Ni Dream Studio. Tak apalah, saya maafkan awak. Sebab saya kesian besok awak mati besok merangkak pada masyarakat cik saya minta maaf. Saya maafkan dulu. Orang cakap saya anjing makan harta anak yatim. Ni perempuan bujak pandai. Wawa 88 ni cakap apa? Entahlah manusia ni bila hati dah hitam kita cakap apa pun bagi dia je betul. Balasan Tuhan tetap ada. Lambat laun cepat je. Saya takut awak besok yang bercakap dengan saya ni awak terbalik kat awak. Sekarang isu saman menyaman. Saya disaman ke saya yang menyaman? Saya disaman. Tuntutan mak disaman Faraid. Ni lagi satu, mak disaman. Siapa yang main saman menyaman? Kita jawab kes sebab kita disaman bertalu-talu. Ni daripada apa? Fadilah Siddiq Societies. Yang ini daripada Ibrahim Fuadah. Berapa banyak lawyer saman kita? Siapa yang tamak? Saya ke awak? Saya ada duit untuk saya tanggung keluarga saya. Saya tahu mana harta abang saya. Saya tahu mana anak buah saya. Sekejap lagi kita boleh tengok dalam rumah. Kalau saya dah faraid semua barang-barang saya bawa balik rumah. Kita boleh tengok. Sebab saya rasa saya dah selama ini saya diam bukan sebab saya takut. Sebab saya rasa macam kalau benda ni tak jadi isu kes sama menyaman, saya dah malah nak fikir saya diam. Tapi raya pun menyaman, raya haji pun menyaman. Yang pelik, no comment. Sebab apa no comment? Isu jual cempedak cakap. Isu pasang batu nisan cakap. Isu sama menyaman no comment. Takut kalah. Takut kalah. Takut tak cakap benda jujur dalam mahkamah. Boleh bohong. Ini harta orang mati, harta anak yatim. Ingat buat main ke? Orang yang ramai Malaysia kat sini bercakap dengan saya macam seolah-olah wali-wali tu. Wali-wali Tuhan semua bercakap dengan saya ni. Cakap kat sini nampak. Buat apa yang mereka cakap. Nampak. Aku tengok wajah anak dia lebih suci dari mulut engkau ni. Yang setannya kau. Apa? Apa kau? Apa engkau cakap aku begini? Selama ini saya tak pernah nak melenting pun masa orang maki-maki amun sini. Ikin Rahman. Kau baca ni daripada P.U. Azman. Assalamualaikum Cik Man. Macam mana saya nak hadapi pakcik-pakcik sebelah ayah sibuk tanyakan pasal harta ayah bila dah meninggal. Dulu tak pernah pun ziarah ke tanya khabar Cik Man. Cik Man action di captionnya. Ali kau baca ni. Ni hukum faraid. Ingat saya bodoh ke bab faraid ni? Hukum-hukum agama ni ingat saya tak sekolah ke? Tapi korang yang komen kat luar sana cukup-cukup lah mentam. Kalau tak tahu apa-apa jangan buat dosa kering. Tapi yang pelik bila saya berjumpa tak ada pula yang bercakap begitu. Ambil gambar, review kedai.
Tolong Abang Ali bantu menjaga kita. Tak ada pun cakap begini. Saya nak jelaskan dekat sini pasal isu saman menyaman ni bukan saya yang mulakan isu saman menyaman. Kau yang mulakan isu saman menyaman. 3-4 saman kau hantar. Nak apa? Niat Faraid boleh selesai ke? Saya cakap terus terang, orang Malaysia ni dia ada dua je, terutama orang Melayu kita. Dua benda je dia akan percaya. Keluar TV. Saya bagi tahu keluar TV. Dia bohong. Takkan bohong. Dah keluar TV. Takkan bohong. Betul tak orang Melayu? Satu lagi keluar mahkamah. Kalau saya keluar mahkamah saya menang, dia dah menang. Takkan dia bohong. Saya dekat sini bukan nak tegak menang yang basah. Jujur. Jujur cakap jujur. Buat cakap buat. Tak buat cakap jangan buat. Senang. Simple. Benda tu paling mudah. Jadi yang tengah bertalu-talu masuk ni mungkin tak tengok live ni kan. Mungkin lepas ni dah video dah share kat Facebook, mungkin akan tengok. Beratus-ratus orang yang komen saya ni, yang tengah menjadi ustaz, ahli ulama, wali-wali Tuhan ni dekat sini ni, maki hamun 7 keturunan semua kat sini ni. Saya cakap satu je, saya maafkan awak. Saya maafkan semua. Sebab saya buat ni, buat video ni sekarang bukan sebab saya nak buka aib orang. Sebab saya rasa dah perlu saya bercakap. Sebab fakta dah putar belit. Sana cakap lain, sini cakap lain, sana cakap lain, sini cakap lain. Macam saya cakap itu hari senang je. Kalau kita susah, kita usaha untuk jadi senang. Kalau kita susah, jangan cuba mencari kesenangan daripada orang lain. Itu je. Saya nak bagi tahu pada semua. Assalamualaikum. Okey, jadi nak bertanya sikit, Tuan Ali, ada beberapa komen yang mengatakan kenapa yang tiba-tiba hari ni Tuan Ali tiba-tiba marah macam ni dan jelaskan semua. Kenapa tidak dulu? Ada apa-apa perkara yang dah menjadi klimaks sampai tadi? Okey, selama hari ni saya diam. Macam saya cakap tadi, saya diam bukan sebab saya takut. Saya tunggu pengakuan dia sendiri. Saya tunggu. Sebab kalau saya cakap, nanti media tanya dia pula, dia takkan mengaku. Tapi macam dia nak mengaku bila dia dah saman saya saman dia. Ni dekat sini. Bila semalam, sebab saya buat ni sekarang, sebab semalam baru saya dapat jawapan pengakuan. Mana ada mengaku keluar duit RM10,000. Ada mengaku ambil 4 jam. Ada mengaku ambil duit dalam bilik. Maknanya dia dah mengaku. Bila dia dah mengaku, baru senang saya jelaskan. Kalau saya tuduh, nanti kata saya fitnah. Sedangkan dekat sini pun saya tak fitnah pun kata saya fitnah. Kan? Bila kata saya pula fitnah, menyaman sampai RM900,000. Jadi sini dia dah mengaku. Takkan saya fitnah. Sendiri mengaku ada bawa keluar duit. Ada ambil duit daripada bank. Kalau nak cakap apa pun, benda ni daripada mahkamah, daripada surat lawyer pun semua. Kalau dah mengaku, bukan saya saja nak gembar-gemburkan benda ni balik. Tak. Sebab daripada itu hari sampai ini, masih ramai lagi orang maki saya. Sampai saya cakap, saya sabar. Ustaz cakap pada saya, sabar Ali, sabar. Sekarang dah mengaku. Bila dah mengaku, okey, hati saya senang. Mengaku pun, saya minta mengaku je. Bukan saya saman dia tu, bukan saya nak duit saman tu, tak. Bersihkan nama saya balik. Saya minta tu je. Dia saman saya RM900,000, saya tak terkejar pun. Untuk saya saman dia berjuta-juta, macam orang buat berjuta-juta, tu bukan saya. Tapi saya saman nak bagi pengajaran supaya dia bersihkan nama saya balik. Cukup-cukuplah fitnah saya yang bukan-bukan. Kata itu, adik tak bertanggungjawab, adik orang duk maki saya, hamun saya. Cukup-cukuplah. Terutama orang Melayu yang tengah tengok online, duduk maki hamun saya ni. Cukup-cukuplah. Korang tak ada kat tempat sini. Saya dah bagi alamat, suruh datang. Tak nak. Daripada luar Kuala Lumpur, semua saya dah bagi alamat. Banyak sangat cakap, mesej ni datang. Tak ada. Yang mesej, tapi saya tak nak buka aib orang. Kalau saya buka, berdosa saya. Tapi saya perlu cakap pada semua netizen. Daripada arwah abang meninggal sampai hari ni dekat 10,000 orang yang DM saya nak pinjam duit. Apa? Nak jawab apa? Orang maki hamun saya, ber-7 keturunan orang maki. Daripada arwah abang meninggal sampai sini hari, 10,000 lebih orang DM Instagram. Pinjam duit. Rumah kena simbah cat. Masuk mahkamah. Hantar gambar IC, anak tak ada susu. Masa maki tak ada cakap apa. Tapi masa meminjam, beribu juga orang mesej saya pinjam duit. Itu saya cakap. Saya dah muak dengan netizen. Cakap itu, cakap ini. Itu sebab ini hari saya buat, saya cakap juga. Saya dah tak risau dah orang netizen nak cakap apa ke. Saya tak peduli dah. Sebab apa? Saya yang cari cara hidup keluarga saya untuk makan, cukup. Ramai bosku mesej saya nak pinjam duit. Tapi saya tak nak buka aib orang.
Tapi masa maki 7 keturunan, masa meminjam ramai. Bukan sebab saya tak nak bagi pinjam, bukan saya nak bagi sini yang orang mesej. Ni, pasal orang cakap saya tamak atas anak yatim. Saya makan duit anak yatim. Yang mesej pinjam duit kat saya buat apa? Kan? Tu sebab ini hari saya tegas. Saya tegas sikit pasal mak saya juga disaman. Mak saya disaman itu, mak saya disaman ini, saya juga disaman RM900,000. Dan akhirnya semalam mengaku pun. Saya minta kau mengaku je. Kalau ambil, cakap ambil. Kalau tak ambil, cakap tak ambil. Senang. Tu je. Okey, jadi ada yang bertanya berkenaan dengan rumah ni, yang dikatakan rumah ni sebenarnya yang kau tengah live sekarang ni, yang kau tengah duduk sekarang ni adalah rumah milik Hidayah dengan anak. Buat apa kau sibuk-sibuk kat sini? Oh, ni rumah milik Hidayah. Ini rumah milik Hidayah dengan anak. Buat apa aku sibuk-sibuk kat sini? Kau ada rumah tak? Yang tulis tu, kau ada rumah tak? Rumah ni rumah arwah abang. Aku yang dirikan rumah ni sama-sama dengan arwah abang. Arwah belum kahwin lagi, rumah ni dah siap. Dah tertegaknya rumah ni dekat sini. Rumah ni dia buat untuk mak dia. Tapi rezeki dia dah kahwin. Bawa bini masuk sini. Apa yang rumah arwah abang untuk dayap sini? Kalau kau kata ni rumah kau, kenapa kau keluar? Kalau kau kata ni rumah kau dengan anak, kenapa keluar? Jadi yang komen kat situ, kalau nak rumah bagi tahu, kita ada bilik kosong, boleh sewa. Jadi sebenarnya adakah betul desas-desus yang mengatakan keluarga abang sendiri yang menghalau Bani Hidayah keluar daripada rumah atau macam mana tu? Macam saya cakap itu hari lah. Dalam masjid, orang nak datang semayang, tiba-tiba ada orang mengamuk kat situ suruh keluar semayang. Logik ke? Orang tengah semayang kat surau, tiba-tiba keluar. Semua keluar, jangan semayang kat sini. Logik ke? Samalah keadaan macam tu. Orang tengah ramai kat rumah. Macam mana kita boleh menjerit pula kata kita halau? Kalau ada buktikan. Buktikan. Tu je. Sebab saya rasa saya dah malas nak berlapik-lapik cakap dengan netizen ni. Sebab orang cakap nak boykot lah, apalah itulah. Kalau orang boykot saya, takkan 10,000 lebih orang minjam duit kat saya. Jadi maksudnya tak adalah isu dihalau, jadi keluar sendiri kan? Saya rasa tak perlu pun nak jadi isu halau. Sebab rasanya sini tadi pun Saman pun dah jawab. Saya keluarkan duit RM10,000 sebab dah tahu benda ni akan jadi. Betul tak saya cakap tadi? RM10,000 dah tahu dah benda ni akan jadi. Itu yang ambil siap-siap. Maknanya kau dengan mak mentua tak ngam. Jujur je cakap. Saya dengan mak mentua tak ngam. Sebab kau duduk dengan mak mentua kat sini. Abang kau dengan mak mentua. Aku duduk tempat lain. Maknanya kau sendiri keluar. Maknanya kau tak ngam lah. Laki kau dah tak ada. Kau dah tak ngam mak. Takkan kau nak duduk sini. Tapi janganlah cakap kita halau. Berkenaan dengan saman Ali Shukri, ada tak apa-apa respon daripada pihak Datuk Ali Shukri? Saya dapat inform daripada saya punya lawyer pun, dia kata Ali Shukri pun dah jawab. Tapi dia meletakkan kesalahan kepada Balu. Dia meletakkan kesalahan pada Balu pula. Berkenaan, sebab kita hanya saman berkenaan video yang disebarkan, video fitnah yang disebarkan. Tapi jawapannya adalah pada Balu. Jadi sekarang Balu pula cakap dah jawab semalam, tidak bertanggungjawab berkenaan dengan video tu. Jadi mana satu? Ke saya yang telefon semua suruh buat video tu? Itu je lah saya boleh jawab. Okey, berkenaan dengan berkenaan dengan lawatan kubur. Ada yang bertanya berkenaan lawatan kubur. Ada tak permasalahan dalam contohnya arwah keluarga abang tak benarkan untuk arwah Balu datang melawat kubur ke atau macam mana? Ini rumah orang mati. Besok kita mati pun kita ke situ. Cuma tak tahu belah mana je kita baring. Benda tu tanah wakaf. Buat apa kita nak halang orang datang? Ada apa? Dalam kubur tu kita tanam emas beratus kilo ke? Kubur tu untuk tempat orang awam datang melawat, menziarah. Siapa datang pun kita tak pernah nak halang pun. Arwah abang saya pun bukannya sampai tahap kategori wali-wali ke sampai nak kena sekat orang masuk. Dia juga manusia yang biasa. Siapa yang datang pun kita tak pernah marah. Dan kita pun pergi sana pun ada orang melawat. Kita datang pun bertemu orang melawat. Terima kasih lawat kubur abang saya. Terima kasih lawat kubur arwah abang. Takkan kita, siapa berani-berani kubur datang melawat, keluar? Takkan gitu. Cubalah orang kita ni, kalau dia macam mana kalau kita tak pandai, kita belajar. Kalau kita tak pandai, kita jangan mandai-mandai. Bila kata memandai-mandai ni, macam ni lah yang mesej saya tadi. Isu kata, Ali baca ni, Cik Man cakap macam ni, tu ini. Saya belajar agama, saya tahu faraid. Kalau orang yang belajar agama, tak sampai sini ni, sama-sama ni semua. Benda tu boleh settle dalam satu meja bulat je, selesai. Tapi sampai sini,
Mulalah kan jadi panjang lah. Jadi saya jelaskan kat sini, orang nak cakap apa ke saya ke, nak boykot ke, nak apa ke, saya dah tak sikit pun saya tak kisah. Sebab saya dah tahu dah orang-orang kita punya cara macam mana. Mesej pinjam duit tu beribu. Yang jumpa kat luar, bang tolong promote kedai, bang boleh buat review IG. Boleh je, saya boleh buat, saya tak ada masalah. Saya buat je. Tak ada pula saya bertembung dengan depan-depan orang cakap, Li, makan atas nak 18 tak apa-apa. Tak ada. Tak ada. Jadi saya cakap, kalau orang Malaysia nak cakap saya apa pun, sebelum ni saya PC, saya maafkan, sama je Sinai saya cakap. Orang maki hamun saya ke, sebab saya tahu netizen-netizen ni, jabatan-jabatan netizen negara ni, semua adalah keyboard warrior, semualah ada budak-budak. Jadi yang tak tahu apa-apa, yang pegang handphone terus hantam. Saya cakap sikit pun saya tak kisah. Berkenaan dengan isu tabung, yang kata tadi Tuan Ali kata ada sejumlah wang yang dah diambil. Betul. Jadi sebenarnya tabung tu milik siapa? Harta sepencarian antara abang dan juga Balu atau macam mana? Okey, dia begini. Arwah saya masuk dengan industri daripada arwah 2010-2011. Cuma arwah ke depan dulu sampai 2013, saya baru masuk 2016-2015. Arwah menyimpan tabung dia daripada dia bujang. Masa PC sebelum ni saya dah cakap 2 tahun nak dibandingkan dengan 31 tahun. Jadi saya tahu siapa abang saya. Jadi senangnya sekarang, tabung dia tu kita orang yang susun. Sebab arwah hanya balik, duduk, ni kira duit aku masuk tabung. Kira duit aku masuk tabung. Kira duit aku masuk tabung. Jadi tabung tu pun kita yang buat. Cuma kita orang ada satu prinsip adik-beradik. Kalau dah kahwin, bilik abang jangan masuk. Kalau dah kahwin, bilik adik jangan masuk. Itu je kita tak masuk. Tapi katalah duit simpanan itu daripada harta sepencarian ke apa semua. No, arwah memang simpan daripada muda, daripada dia bujang. Memang kami yang adik-beradik menyusun duit dia. Sebab dia tonggak kami. Itu je lah. Ada yang tertanya-tanya, arwah adalah seorang artis popular, anugerah bintang pelakon popular. Betul. Dapat. Betul. Jadi kenapa dalam akaun arwah hanya ada sebanyak itu saja? Mana pergi duit arwah? Okey, dekat sini saya ulang balik. Yang baru tengok live ni kan baru masuk kan. Maybank 56,000. Selepas pengeluaran 10,000 yang kita tak tahu. Akaun bank simpanan Afrimbank 28,000. Logik tak sebagai seorang artis terkenal, arwah abang Bocil yang cukup dikenali, yang menang Majalah Omega, yang menang anugerah bintang popular, boleh dikategorikan duduk belakang tiang pun orang tahu itu abang. Dengan duit simpanan banyak ni. Inilah dikatakan saham akhirat. Arwah adalah seorang yang sangat suka menderma. Cuma dia menderma, dia tak hebah kan. Tu sebab saya pun tanya dia, bang, duit dalam akaun kau cukup tak ni? Cukup aku belanja dengan mak, cukup. Cukup aku belanja dengan anak aku, cukup. Cukup aku belanja dengan bini aku, cukup. Ibarat katanya, cukup lah. Tak perlu banyak boleh. Cukup lah untuk duit aku belanja. Sebab duit-duit tu semua dia dah agih untuk saham akhirat dia. Rumah bantuan sana, rumah bantuan sini. Cuma dia tak perlu buat video record. Hari ni saya datang ke rumah ni untuk bagi bantuan. Tak ada. Itu bukan arwah abang. Dan sehingga dia mati pun, ramai yang keluar tiba-tiba, arwah abang ada bantu saya, arwah abang ada bantu saya. Alhamdulillah, itu sama akhirat dia. Tapi jangan buat tuduhan yang saya makan harta berjuta-juta. Inilah duit arwah abang yang ada pun. Yang selama hari ni saya duk biarkan je. Inilah sebenarnya. Yang saya nak kejar-kejar, orang tuduh saya memaki hamun, nak kejar sangat itu. Inilah dia. Ini je duit arwah yang ada. Jadi maksudnya akaun dah dibeku semasa Faraid belum dibuat. Jadi akaun dibeku, tak ada langsung isu yang Tuan Ali makan duit. Betul. Sebab akaun tu, sebab saya rasa press conference tu, saya rasa saya dah bagi tahu hari ke-5 saya ambil kat bank tu kan. Tapi semua duit dalam akaun tu kita dah pegang kad, kita dah bekukan. Bekukan sebab bukan apa, untuk memudahkan kita urusan Faraid. Jadi bila lambat urusan Faraid je, jadi beginilah. Yang ambil keluar, yang ambil daripada sini, yang kita tak tahu menahu. Jadi kita nak kumpulkan untuk buat faraid itu susah. Jadi sebelum kita nak buat faraid sana sini pula, dah saman menyaman pula. Jadi mana kita nak urus saman lagi, mana nak urus. Sebab tahulah mahkamah ni 14 hari kalau kita tak jawab, kita pula dituduh ingkar. Jadi nak kena jawab situ pula, mana nak susun faraid pula, mana saya nak uruskan keluarga saya lagi. Penyudahnya, ginilah jadi dia. Tu lah hantar pasal faraid. Sebab kita bukan tak boleh nak uruskan. Sebab mana tuntutan faraid lagi, mana dengan saman mak lagi, saman saya lagi. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Tak apalah, mana yang tengah tengok live saya ni, saya maafkan semua. Cakaplah apa pun, saya maafkan je. Saya dah tak kisah orang nak cakap saya apa semua. Tu, atas. Dia lebih mengetahui. Kalau kata saya buat mulut pandai-pandai kan tak cantik. Tu, atas.
Okey, mungkin yang terakhir, sebenarnya saman yang dikeluarkan oleh Tuan Ali sebenarnya adalah untuk nak duit daripada Balu sebenarnya, nakkan duit tu, atau sebenarnya supaya hal ni selesai dan maruah Tuan Ali dan juga okey, itu saya nak tegarkan jugalah tu. Sebab bila saya disaman, bila keluarnya video tu, rekod saya dah tercalar. Sebab saya tak pernah buat hal untuk di dalam industri, saya tak pernah nak buat hal pun. Bila keluar video saya makan itu, makan ini, dah tercalar. Dan dalam masa sama pula saya disaman. Bila saya disaman pula, reputasi saya dah makin jatuh. Orang kata itu, orang kata ini dah. Mula dah orang dah kata itu, ini, itu, ni. Tapi bila saya berjumpa dengan lawyer untuk menjawab kes dia, sebab 3 kali dah dia hantar surat saman, saya tak jawab. Dan akhirnya perlu juga saya jawab. Jadi bila saya jawab, bila saya dah jelaskan kepada lawyer saya tunjuk bukti-bukti segala yang saya ada untuk saya jawab kes ni, alhamdulillah. Dia kata, tak apalah Ali, kita akan uruskan yang terbaik. Cuma boleh tak saya minta kita saman dia balik? Saya rasa saya rasa tak payahlah kita saman dia balik. Sebab saya bukan kejarkan duit tu. Bukan kita nak buat kerja senang. Macam 900,000 ni buat kerja senang. Saman orang bayar 900,000. Wah, orang kaya. Bukan. Saya saman dia balik tu atas dasar maruah saya. Saya saman atas dasar maruah saya. Cukup nama saya bersihkan balik, keluarga saya bersihkan balik. Cukup saya hidup seperti sedia kala sebelum-sebelum ni, walaupun kematian abang, cukup. Bukan wang ringgit yang saya kejar. Sebab duit tak bawa mati, bosku. Baik, mungkin ada saranan terakhir dan ucapan untuk Okey, jadi sini saya nak berapa ratus ribu tengok? 20,000. Alhamdulillah 20,000 orang yang tengok sini, sebab nanti keluar dekat Facebook nanti dia akan jadi 100,000 lagi kan. Jadi saya nak bagi tahu kepada yang tengah live kat sini, saya Ali Putih. Orang cakap Ali hitam ke, Ali mentedara hati anak yatim ke, Ali makan hati anak yatim dah tua-tua pun bodoh ke, engkau dengan mak kau sama tamak reta arwah ke, apa semua ke, cakaplah. Tapi saya maafkan. Saya maafkan semua orang yang maki amun saya yang tengah live ni. Lagi satu yang tengah tak berhenti maki amun saya. Dia tengah study group, jadi dia tak sempat tengok live, tengah maki mengamun ni. Saya biar je, tapi yang ni siapa ni? Allah, saya bacalah. Ismi Ain. Sumpah tak ada perasaan. Ya Allah, kau jauhlah aku dari dapat keluarga mertua yang macam ni. Ni Ismi Ian ni kan, pun saya maafkan juga. Jadi kepada semua netizen-netizen yang selama ini yang bertungkus lumus type sehabis baik untuk memaki saya maafkan anda semua. Yang tengah menyusun ayat tengah jap nak kata hitam ke, nak kata tamak, susunlah macam mana pun, saya maafkan daripada ini sampai saya mati esok, saya maafkan. Assalamualaikum.